Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasihi, yang berada di rumah, di pejabat atau di mana saja, apa khabar? Semoga sihat-sihat sentiasa. Jadi hari ini saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan semua berkaitan dengan baja yang video sebelum ini saya kongsikan keadaan di kedai baja, apa rupanya baja kimia, baja campuran, baja organik dan baja tunggal. Jadi untuk sesi video kali ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan. Saya cubalah kongsikan perbezaan baja kimia, baja campuran dan mungkin sedikit apa itu baja organik dan juga apa itu baja tunggal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baja kimia ni adalah baja yang kita proses biasanya di kilang, yang kita menggunakan sumber-sumber mineral daripada tanah dan sebagainya. Contoh, kita ambil baja kimia, biasanya kita sebut baja buah, baja gemuk, baja membesarkan pokok, baja untuk memberatkan buah sawit contohnya, baja untuk menghijaukan daun-daun yang kekuningan. Jadi untuk baja sebatian ni biasanya kalau kita pergi ke kedai-kedai, kita akan nampak ratio ada 15, 15, 15, 12, 12, 17 plus 2, 8, 8, 8, 13, 13, 21, macam-macam ratio tuan-tuan akan tengok. Dan ada setengah tempat yang kita pergi nak beli baja, pada paket tu ada warna merah, ada warna biru, warna hijau, dan ada tulisan baja bunga, baja pokok, baja sayuran, baja daun dan macam-macam lagi. Jadi nasihat saya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan tergoda dengan apa yang ada di beg plastik ataupun bungkusan tersebut, ataupun dengan apa yang mungkin salesman, sales girl recommendkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan sekalian, dengan ilmu yang saya mungkin berkongsikan pada pagi ini, kita hanya tengok kepada ratio yang ada pada beg tersebut. Dia ada jual 1 kilo, 25 kilo satu beg, 50 kilo satu beg. Contoh, keperluan kita menanam sayur, kangkung, sayur hijau, kangkung, bayam, sawi, kailan dan seumpamanya, sayur yang berdaun. Jadi sebenarnya keperluan kita hanya cukup sekadar baja yang rasionya sama. Contoh 888, 555, 15, 15, 15. Ataupun semata-mata baja urea. Baja urea ni kita biasa kita gunakan baja urea peringkat awal pun boleh. Lepas kita tanam, pokok dah mula membesar dalam 2 minggu, kita bancuh urea dalam air, kita gaulkan dengan air biasa, air pipe pun tak apa, kacau bumbu urea, kacau, dan dia cair, dia akan cair dalam air. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan pegang dalam air tersebut, tuan-tuan akan rasa panas. Itu baja urea, baja butiran yang warna putih. Setengah orang dipanggil baja garam, lebih kurang itu ya. Okey, baja urea ni dah dicampur dengan air, tuan-tuan boleh siram terus ke tanaman dengan syarat siraman pertama baja urea, 2 siraman berikutnya, siraman kedua, siraman ketiga, tuan-tuan mesti bilas dengan air biasa. Sebabnya kalau tuan-tuan tak bilas dengan air biasa, urea ni konsepnya asasnya panas. Daun-daun pokok, daun-daun sayuran tuan-tuan itu akan melecur, panas, dan kalau tak kena gaya boleh mati. Jadi kena siram supaya basah balik, dan kita panggil bukan flush lah, kita bilas selepas kita siram hari pertama dengan baja urea. Okey, untuk baja-baja sebatian yang lain, baja sebatian dengan baja campuran sebenarnya lebih kurang. NPK, N itu adalah untuk daun. Yang kedua P itu untuk pengakaran. Yang ketiga K itu untuk buah dan juga untuk bunga. Tujuannya untuk buah dan bunga. Jadi kalau tuan-tuan nak
pokok peringkat pembesaran awan, tuan-tuan boleh ambil ratio yang sama. 888, 15, 15, 15 dan sebagainya. Ataupun yang di awannya itu besar. 10, 22. N10, 2P, 2K. Okey, untuk pembesaran. Untuk bila pokok dah mula berbunga, dah besar, dah nak mula berbunga sebagainya, pisang, rambutan, durian, apapulah yang jenis berbuah, pastikan yang di hujung tu ratio NPK, K itu ratio yang ketiga itu tinggi. Contoh 13, 21 tu adalah ratio untuk K. Pastikan yang ketiga tu tinggi. Yang keempat, kelima tu tak apa. Itu bahan unsur-unsur tambahan. Biasa kita pakai baja NPK Blue, orang panggil. Baja untuk buah. NPK Blue ni 12, 12, 17. 17 tu adalah K. Itu baja yang biasa orang guna untuk pokok yang dah mula berbuah ataupun dah mula berbunga. Itu untuk ratio, tuan-tuan. Jadi untuk campuran, baja campuran dengan baja sebatian. Baja campuran ni setiap butiran di dalam pack baja itu yang ada berbiji ke sebagainya itu, setiap biji itu mengandungi ratio yang sama. 15, 15, 15 ke 12, 12, 17 ke, setiap biji itu mengandungi ratio yang sama. Berbeza dengan baja campuran. Baja campuran ni biasa kita boleh tengok secara fizikalnya dia berwarna-warni. Ada merah, biru, putih, ada macam serbuk-serbuk sikit. Sebabnya campuran ni dia cuma ambil baja-baja tunggal. Contoh N itu urea. Dia ambil baja urea, baja butiran putih. Ataupun amonium sulfate. Untuk P dia ambil baja K ni, dia ambil CRP, rock phosphate sebagainya, GRP. Dan apa-apa rock phosphate punya baja lah. Yang tu untuk AK. Dan K dia ambil magnesium, kalium. Dia ambil MOP. Jadi baja-baja ini dicampurkan ikut nisbah-nisbah tertentu menjadikan ratio-ratio yang kita nak. Bila dicampur-campurkan, digaulkan, contohnya dalam 50 kampik baja, N-nya 30 kilo. 20 kilo baja AK, 10 mungkin bakinya untuk baja MOP, baja buah. Dicampurkan, digaulkan, maka menjadilah 50 kilo baja campuran. Jadi biasanya baja campuran ni dia lebih murah berbanding baja sebatian. Sebab baja campuran kita beli single-single, unsur-unsur tunggal tu tercampur kan, kita buat sendiri. Cara nak apply, untuk baja sebatian kita ambil terus kita apply ke tanaman. Tak ada masalah. Sebab setiap butiran yang ada dalam baja campuran, baja sebatian itu sama ratio. Berbanding dengan baja campuran. Baja campuran, tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan sekalian, kita kena gaulkan dulu. Biasa kita buat apa? Kita golek-golekkan baja tu. Baja tu kita golekkan ke atas bawah lebih kurang supaya dia dah bercampur. Kita buka dia punya bag. Baru kita apply ke tanaman. Jadi dia akan sekata lah. Hampir sekata. Okey, itu campuran dan juga sebatian. Untuk baja tunggal, tadi saya dah sebut 1, 2, 3 baja. Urea, contoh. MOP, baja untuk bunga dan buah. CIRP, yang namanya rock phosphate. JRP, Christmas Island rock. CIRP, Christmas Island rock phosphate. Itu untuk akar. Urea, itu semua adalah baja-baja tunggal. Baja-baja yang unsur satu, unsur dia sendiri. Baja organik ini biasa bersumberkan daripada najis haiwan, najis binatang. Tak ayam, tak lembu, tak kambing, tak kelawar, kita panggil tinja. Dan ataupun mungkin bahan-bahan organik yang daripada bahan terbuang yang di dapur sebagainya, yang dibuat kompos, itu pun dikira organik. Biasa baja-baja organik ni kita gunanya untuk pemasaran pokok peringkat awal dan juga untuk kita menyuburkan tanah yang agak keras ke lama ke sebagainya lah. Dan kita boleh guna baja organik untuk dibuat tanah campuran. Fungsinya adalah untuk suburkan tanah. Yang kedua, memegang kandungan air. Kita boleh pegang air dalam tanah supaya tak terlalu padat ataupun tak terlalu poros, macam pasir, terlalu mudah untuk kehilangan air. Itu antara fungsi baja organik.
Jadi tuan-tuan puan-puan, saya berharap dengan adanya video ini membantu tuan-tuan puan-puan memilih baja-baja yang ada dalam pasaran, baik di pasar raya, kedai-kedai maupun siapa-siapa yang menjual baja. Kita tak tergoda ataupun tak terpengaruh dengan apa yang dibagi tahu. Kita tahu kita nak baja apa. Kita nak baja bunga, kita nak baja buah, kita nak baja untuk peringkat permulaan, kita tahu. Baja tunggal untuk baja apa-apalah keperluan pada pokok, kita dah boleh tengok hanya pada ratio. Sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu apa dia baja sebatian, baja campuran, organik dan baja tunggal. So mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada sekalian yang melihat video ini. Terima kasih, dan sekiranya bermanfaat, bolehlah berkongsi kepada kawan-kawan lain ataupun subscribe untuk video-video akan datang bagi menambah ilmu kita bersama-sama, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.